Let's go. Okey, 3 langkah utama ataupun 3 benda yang paling wajib kita buat sebelum proses unloading ataupun proses penurunan simen dilakukan. Yang pertama, pastikan sambung hose pipe dari tangki ke silo. Nombor 2, pastikan semua posisi komponen di belakang dalam keadaan yang betul. Contohnya butterfly, ball valve dan yang berkaitan. Yang ketiga, on PTO compressor. And step ni sebelum on PTO compressor, step pertama, kedua kena buat dulu. Sambung pipe dan pastikan kedudukan komponen-komponen yang berkaitan dalam posisi yang betul. Barulah proses on compressor PTO boleh dilakukan. Saya dah terangkan dalam video ni secara ringkas. Untuk yang tak faham juga, tak apa, nanti bila jam dah start bawa tangki, akan adalah pemandu ataupun driver yang boleh ajar benda ni. Jangan risau dekat Malaysia ni driver dia memang semua tak kedekut ilmu. Diorang memang boleh ajar kita. Driver yang lama-lama, benda ni turun temurun. Tak ada yang dulu-dulu ajar dekat kita orang ni ataupun siapa-siapa. Bermakna benda ni kita takkan boleh buat. Disebabkan driver yang lama-lama tu lah turunkan ilmu diorang ni dekat kita. Jadi kita boleh buat dan seterusnya. Tak kisahlah bidang tangki ke, kargo ke, low loader ke, kontainer ke, apa ke, akan ada orang yang ajar kita. Dan orang tu biasalah, pemandu lah. Pemandu ni akan turunkan dekat driver to driver lah knowledge ni, jangan risau. Dan mungkin dalam video ni kita boleh ambil yang basic saja. Tak semua kita boleh belajar, tapi orang kata at least kita tahu serba sedikit lah. Untuk kompresor, pakai kompresor model JH 13.5 ataupun JH 13.5. PTO dekat bawah ni. Atas kompresor, kadang-kadang ada setengah orang silap. Dia kata atas PTO, sebenarnya yang bawah ni PTO. Nanti dia akan running ikut small long start. Dekat sini ada coupling. Belting ni pusing nanti, dan dia akan menghasilkan angin ikut pipe ni masuk dalam tangki. Dia terus tolak sampai ke atas selo. Dia guna sistem tolakan bukan sedut ataupun vacuum.
Untuk PTO JH ni, dia bukanlah yang model baru sangat. Ada lagi yang terbaru, JH14. Yang ni JH 13.5. JH dia punya full name ni Jinhong lah, made by Korea. Tapi ada setengah brand JH dia made by China. Mungkin dia punya ada joint venture lah, Korea dan China lah. Tapi kita tak nak fokus tentang kompresor. Kita nak fokus tentang cara-cara pengepaman simen yang paling basic dan paling mudah untuk V-Tank. Untuk tangki yang ni made by Siny Engineering, model TA CMT. Tapi ini bukanlah model yang baru sangat. Ada lagi yang terbaru. Untuk V-Tank ni lah, ada macam-macam brand. Ada yang dari China, dari luar negara lah, dia lagi besar. Untuk model V-Tank yang macam saya pakai ni, dia satu kompartmen. V-Tank dia memang satu kompartmen lah. Tangki botol dia ada 4, 5, 6 kompartmen. Kira kalau satu kompartmen ni kerja lagi mudah lah, lagi senang. Tak perlu banyak sangat kita nak jaga. Tapi dia masing-masing ada kelebihan. Bila jam sumbat ke ataupun nak vacuum. Tapi hari ni saya tak nak cerita pasal sumbat ke ataupun vacuum ke. Hari ni saya cerita pasal cara proses unload yang paling mudah dan paling basic. Mungkin pasal sumbat ataupun vacuum kita boleh cerita di video yang akan datang. Prime mover model Volvo FMX 440 ataupun forward medium extreme 440 I-shift gear, double gearbox. Untuk bacaan safety valve pressure meter yang betul, nanti kedudukan jarum dia ada dekat sini. Tapi itu pun kena tengok tekanan angin dalam tangki, ketinggian selo. Tapi untuk standard macam yang sekarang ni, angin ada dekat sini lah. Dia punya meter ada dekat sini. Andai kata angin dalam tangki lebih, dia akan keluar ikut safety bar ni. Okey, bila jam kita dah pump lebih kurang 1 jam ataupun 50 minit, nanti safety bar ni, pressure meter ni, dia punya jarum akan turun sendiri sampai dekat sini. Time tu barulah kita boleh buat proses clearing ataupun cuci. Time tu kita akan usik valve, ball valve ni, kita akan tarik untuk tutup lah. Okey, kalau angin dekat dalam tangki dah penuh, time tu kedudukan meter, jarum safety valve pressure meter ni duduk dekat atas ni. Time tu boleh lah kita buka butterfly dekat belakang tu. Untuk bacaan safety valve pressure meter ni, pastikan meter jarum ni dia jangan lebih daripada 2. Kalau lebih, bermakna tekanan dalam tangki tu angin terlalu banyak, akan berlaku overflow dan dia akan ikut keluar dekat safety valve ni. Okey, so dia jangan lebih daripada 2. Andai kata dia dekat atas ni, dia mesti akan keluar melalui benda ni lah. Tapi itu pun kena tengok model apa, jenis tangki dan tekanan dekat dalam tangki tak sama. Tapi untuk yang sekarang ni, dia punya bacaan lebih kurang macam tu. Sebelum on PTO atau kompresor, ataupun sebelum kita buat proses unload, pengepaman, pastikan kedudukan angin gembur ni atau ball valve ni semua dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan macam ni. Dan terus sampai ke belakang pun sama. Okey, yang bahagian belakang ni pun sama. Air tag ni ataupun angin tolak, pastikan dalam keadaan macam ni. Butterfly dalam keadaan macam ni. Semua pastikan dalam keadaan macam ni sebelum kita melakukan proses unload. Kedudukan dia macam ni. Time PTO dah running, nak isi angin dalam tangki, kita tutup angin tolak ni ataupun air tag untuk pengisian angin dalam tangki lah. Dah tutup, okey, bila jam kita tengok dekat depan tadi, safety valve pressure meter tu dah naik. Bermakna angin dah penuh lah. Jadi tekanan ada dalam tangki. Time tu baru kita boleh buka butterfly ataupun buka air tag ni sikit. Tengok ketinggian selo lah. Buka sikit and then baru kita buka butterfly ni.
Buka pelan-pelan sampai habis. Oke, time ni angin akan tolak simin sampai ke atas selo lah. Ini lebih kurang macam ni, dia punya step paling basic. Lebih kurang macam ni. Untuk proses clearing nanti, andai kata meter dah jatuh, time tu boleh lah kita kacau ball valve bahagian hadapan tadi tu, kita tutup dia, and then yang sini biar buka. Lepas tu kalau bahagian sana dah settle, meter safety valve pressure meter dah tunjuk dekat kosong, buka balik yang sana, yang sini kita tutup. Dia proses macam ni lah, dia kita boleh balas dia balik, depan dengan belakang. Time tu untuk cuci nanti, ball valve ni kita tarik, ataupun angin gembur ni kita tarik untuk tutup dia macam ni. Meter akan naik balik. Kemungkinan dia pergi dekat 2 ke ataupun tak sampai. Lebih kurang 20 minit ke, ataupun tengok keadaan macam mana, dia akan turun sendiri pergi kosong balik. Itu bermakna bahagian yang sini sudah habis. Jadi apa yang kita perlu buat, ball valve ni kita tutup balik, kita usik pula yang bahagian belakang, dan ulang step seterusnya untuk proses clearing. And dia punya ending sekali kita tutup semua balik. Angin, air teknik semua tutup. Kita pastikan keadaan dia macam mula-mula tadi sebelum kita buat proses unload. Yang proses ni kita kena isi angin balik dalam tank. And then safety valve pressure meter tu kalau dia naik, bermakna ada tekanan dalam tangki. Dia kedudukan dekat nombor 1 ataupun lebih pun tak ada hal. Time tu barulah kita buka butterfly ni. Ini untuk proses ending clearing. Kalau nak buka angin tolak ni pun boleh. Buka sikit je lah, sampai simin habis keluar. Ini lebih kurang lah, serba sedikit untuk V tank. Lain tangki, lain cara dia. Untuk tangki botol, lain step. Tapi ini yang paling basic, dan ini step yang paling sesuai untuk yang baru belajar macam saya. Okey. Untuk proses on kompresor ataupun PTO, kita nak bagi dia running, ada satu button dekat sini. Button ni kita kena tekan. Okey. Tapi sebelum tu pastikan keadaan auto gear ni dalam keadaan mode N. Okey, mode N. And then kita bolehlah tekan. Kita dah tekan. Sekarang PTO running. Boleh tengok dekat sana, PTO sedang running. Kalau kita nak bagi angin lebih dalam tangki ataupun nak bagi pressure dia lagi kuat, kita kena naikkan RPM ni. Dekat sini ada satu button CC ni, kita kena tekan button CC ni. Dah tekan, and then ni ada satu joystick dekat sini. Joystick ni kita bagi dia tolak sampai ke atas. Boleh tengok PTO apa, dia punya RPM kompresor, RPM dekat dalam ni, RPM meter akan naik. Ini bermakna kompresor ni dia menghasilkan angin yang lebih kuat lah, and lagi cepat. Benda ni kena buat juga, kalau tak buat nanti jadi lambat. Ini sebagian kecil untuk model Volvo. Lain prime mover ataupun lain jentera, lain step dia nak cara on, dia berbeza-beza. Ada setengah jentera, kalau gear manual kita kena masuk gear dulu. Dia ada 2-3 step, dia kira berbeza-beza, dia tak sama. Okay. Proses pumping ni ambil masa lebih kurang sejam lebih ataupun 2 jam lah. Tengok ketinggian selo, and tengok keadaan tempat tu juga macam mana. Boleh jadi cepat and boleh jadi lambat. Okey, sekarang jom kita pergi turun ke bawah tengok. Ini bacaan yang stabil. Dia running dengan cantik lah. Kompresor running cantik, tekanan angin dalam tangki pun cantik. Jadi dia push simin pun okey. Semua dalam keadaan stabil.
leaking macam ni, kita tuang air. Okey, dah hilang. Kalau sana pun sama juga, kita akan tuang air. Itulah fungsi air ni. Selepas 50 minit ataupun 1 jam proses unloading dilakukan, jarum pressure gauge ni dia akan turun pergi nombor 1 ataupun kosong. Itu menandakan simen dalam tangki dah nak habis, tekanan pun dah tak ada, dan perlu buat proses clearing up ataupun proses pembersihan. Bila proses unload dah selesai, untuk nak off PTO, dekat sini dia ada satu button. Kita tekan button ni, jarum RPM tu dia akan turun lah. Dan dekat sini ada button lagi, tekan je button ni. Ok, dah stop dah, PTO dah stop. Time ni barulah boleh pergi belakang, cabut hose semua. Tapi sebelum cabut hose tu, pastikan pressure angin dalam tangki dah tak ada. Untuk pastikan boleh naik dekat atas, dia ada satu lagi valve box dekat atas tu, satu hook, boleh buka benda tu untuk buang angin. Ataupun dekat dari bawah pun boleh tengok tank. Paling penting sebelum buka pipe hose, PTO kena off dan pastikan tekanan angin dalam tangki sudah tiada.